Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ini kesempatan hari ini kita nak berbincang tentang fiqh Islam, melangkau pemikiran atas tajuk Wahdah Risalatul Anbiya wa Khasa'is Risalah Al-Khatimah, yang bermaksud persamaan risalah para nabi dan ciri-ciri risalah penutup. Jadi tajuk ini sebenarnya lebih memfokuskan kepada kaitan antara risalah ataupun perutusan yang telah dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, dan kaitannya dengan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks wahyu dan atau dalam konteks cara hidup. Jadi antara perkara yang berkaitan dengan mereka ini semua, dengan para anbiya semua ni, ialah tentang akidah tauhid. Jadi akidah tauhid yang terus kepada Allah Ta'ala ini sebenarnya menuntut untuk kita mempersamakan semua para utusan Allah yang telah membawa amanah ini kepada manusia, amanah risalah tadi ini. Jadi begitulah hakikat iman, yang mana ia sebenarnya adalah satu, dia tidak terpisah ataupun tidak terasing. Seterusnya, beriman dengan Allah SWT ini bermakna kita beriman dengan keesaan Allah SWT. Jadi hakikat keesaan Allah Ta'ala ini menuntut supaya kita mempersamakan matlamat beragama dalam bentuk yang diperakui untuk manusia, agar manusia agar manusia dapat menggerakkan kehidupan mereka semua dengan matlamat yang sama berdasarkan prinsip keesaan Allah Ta'ala ini. Jadi beriman dengan Allah juga menuntut untuk kita semua mempersamakan semua para utusan Allah yang telah datang membawa agama ini dari Allah SWT dan bukan ciptaan mereka sendiri. Dan ia juga semua ini adalah kehendak Allah Ta'ala, kehendak dan wahyu Allah Ta'ala. Maka para Nabi dan Rasul alaihissalam ini telah datang dengan risalah yang sama sebenarnya. Itulah risalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah dengan penuh ikhlas hanya kerana Allah Ta'ala, serta mengelak dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allah Ta'ala, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maksud ayat ni, sesungguhnya kami telah utuskan seorang rasul untuk setiap ummah agar mereka menyembah Allah dan menyingkirkan taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Dan firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi maksudnya, tidak kami utuskan mana-mana rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahawasanya tiada Tuhan kecuali aku, maka hendaklah kamu sembah. Ini semua bukti. Sebenarnya yang terdapat dalam Sahih Bukhari juga dari Abi Hurairah bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, nahnu ma'asyir anbiya ikhwah li'anlad dinuna wahid. Jadi maksudnya, Rasulullah maksud hadis ni ialah kami kelompok para nabi ini adalah adik-beradik tiri, tapi agama kami adalah sama. Gitu. Jadi ini contoh bukti-bukti yang ada. Jadi maksud dia, akidah tauhid ini adalah menjadi sebab utama utusan Allah ini diutus dan menghimpunkan semua kitab yang diturunkan. Maksud menghimpunkan ini maksud yang
uh, menghimpunkan. Namun syariatnya adalah ada yang berbeza dalam hal suruhan dan tegahan. Terkadang sesuatu perkara itu haram di syariatnya, tapi adalah halal di syariat yang lain dan sebaliknya. Ada juga yang ringan lantas ditambah dikandung ketat dalam beberapa dalam perkara ini, tapi tidak pada perkara yang lain. Semua itu adalah lambang kebijaksanaan Allah yang tiada taranya. Setiap para Nabi Allah, setiap para Anbiya Allah Ta'ala ini telah menyelesaikan setengah masalah bangsa mereka. Umpamanya Nabi Syuaib alaihissalam menyelesaikan masalah ekonomi kaumnya. Allah SWT berfirman, Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasunna asya'ahum. Al-A'raf ayat 85. Dan diutuskan kepada bangsa Madian seorang Nabi bernama Syuaib. Dia berkata, wahai bangsaku, sembahlah Allah SWT. Tiada Tuhan untuk kamu selainnya. Tuhan kamu telah mendatangkan keterangan bahawasanya kamu perlu cukupkan timbangan dan ukuran, dan jangan kamu meremehkan pemilikan orang lain. Nabi Lut contohnya menyelesaikan masalah akhlak kaumnya. Firman Allah Ta'ala, ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Al-A'raf ayat 81 hingga 80 hingga 81. Dan Lot pula telah mengingatkan kaumnya, adakah patut kamu membuat kerosakan yang belum pernah orang lakukan sebelum kamu di dunia ini, di mana kamu melampiaskan syahwat kamu terhadap sesama lelaki dan bukan wanita. Kalau begitu kamu adalah bangsa yang melampau. Begitu juga dengan Nabi Saleh yang telah menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan aspek pembangunan bangsanya. Allah Taala berfirman, "Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Al-A'raf ayat 74. Maksudnya, ingatlah nikmat yang telah kamu ada di mana kamu menjadi bangsa selepas kaum Ad, dan Allah telah menganugerahkan kamu satu tempat yang baik kamu duduki, di mana kamu telah bina bangunan-bangunan yang besar dan kamu pahat pergunungan menjadi kediaman. Ingatlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan jangan kamu membuat kerosakan di muka bumi. Surah Al-A'raf ayat 74. Beginilah kisah semua para Nabi dan Rasul, di mana risalah mereka khas untuk sesuatu bangsa, sehinggalah datangnya risalah Islam sebagai penutupnya, iaitu risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang menutup segala risalah yang sebelumnya, yang menyempurnakan binaan yang telah dimulakan oleh para Nabi terdahulu sehingga sempurna. Bila sempurna risalah para Nabi ini, maka sempurnalah agama ini. Banyak lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan para Nabi, seperti pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, banyak lagi yang membawa risalah ni kan. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sabdanya, Masali wa masali al-anbiya karajulin bana daran fa'akmaluha wa ahsanuha illa mawdi'a labinah faja'ala an-nas yadkhulunaha wa yata'ajjabuna wa yaquluna laula mawdi'a labinah. Jadi perbandingan maksud hadis ini ialah perbandingan diriku dengan para Nabi seumpama seorang Nabi yang bina, seorang lelaki yang bina rumah hingga siap dan cantik, kecuali satu tapak mata. Maka manusia masuk ke rumah tersebut dengan rasa kagum tapi berkata, kalaulah bukan kerana setapak mata ini, ya, maksudnya ada yang
ada satu lagi tapak mata yang menyempurnakan kan? Yang menyempurnakan keseluruhan binaan tadi. Jadi antara ciri-ciri pak yang paling nyata dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu penutup para Nabi dan Rasul ini, yang pertama, risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah penutup kepada segala risalah yang terdahulu. Jadi dalam Al-Quran terdapat ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi maksudnya Nabi Muhammad ni bukan bapa kepada siapa kan. Tapi ia adalah seorang utusan Allah dan penutup segala Nabi. Itu ciri pertama. Ciri kedua, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah risalah yang menggantikan risalah yang wujud sebelumnya. Maka Allah tidak menerima dari seseorang ajaran agama kecuali dengan mengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi firman Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Jadi maksudnya apa? Sesiapa yang menjadikan Islam sebagai agama, maka ia tidak akan diterima dan dia akan jadi orang-orang yang rugi di akhirat. Dan ciri ketiga pula ialah risalah yang dibawa oleh Muhammad ini, yang merupakan risalah penutup ini, adalah risalah yang menyeluruh. Sifatnya itu menyeluruh untuk semua orang. Dalil dia daripada Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman surah Sabah ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Jadi maksud apa ayat ni? Dan tidak aku utuskan kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya untuk keperluan manusia. Ia mengandungi berita baik dan peringatan. Jadi inilah perbincangan ringkas tentang kaitan antara risalah para Nabi yang telah bermula sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi wassalam, sehingga dan kaitannya dengan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang terhimpun dalam wahyunya itu dalam Al-Quran, juga disokong oleh hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk hadis kursi. Asasnya begitu. Jadi dari sinilah kita mendapat manfaat ataupun sumber kehidupan sama ada untuk di dunia ataupun di akhirat. Tanpa ada sumber ini, tanpa ada risalah ini semua, kita tidak tahu bagaimana untuk hidup di dunia dan bagaimana pula nasib kita di akhirat. Wallahu a'lam. Semoga bertemu lagi dalam siaran seterusnya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.